Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Muhammad Syaharuddin. Nombor kad matrikus saya 10 DPM 19F 1022. Dan saya daripada kelas DPM 2B. Assalamualaikum. Saya Ahmad Azad bin Rizal. Nombor matriks 10 DPM 19F 1095. Saya dari kelas DPM 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Azad bin Mahazir. Nombor matriks saya 10 DPM 19F 1012. Saya dari kelas DPM 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Kibarul Zaman. Nombor kad matrikus saya 10 DPM 19S 1020 dan dari kelas DPM 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauzi bin Jalaluddin. Nombor kad matrik 10 DPM 19F 1205 dari kelas DPM 2B. Fokus video kami ialah tentang pencemaran sungai. Kami ingin mengulaskan tentang kesan pencemaran sungai terhadap manusia, kehidupan akuatik dan lain-lain. Kami juga ingin mengulaskan tentang langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya menjaga sungai daripada tercemar. Kesan isi kupasan video yang saya akan bentangkan ialah yang pertama ialah hidupan akuatik semakin pupus disebabkan oleh pembuangan sisa kilang. Langkah untuk mengatasinya ialah pihak kerajaan perlulah memberi amaran secara keras, sebagai contoh mengenakan denda. Yang kedua ialah kesihatan akan terjejas yang menyebabkan pelbagai penyakit akan tersebar. Ia akan menyebabkan aktiviti harian terjejas. Dan langkah untuk mengatasi kesan tersebut ialah pihak kilang perlu memasang penapis di saluran-saluran sisa buangan mereka agar tidak berlaku lagi pencemaran air. Isi yang ketiga yang kami bincangkan dalam video ini ialah kerajaan terpaksa memperuntukkan sejumlah kos yang besar untuk kos pembersihan yang telah dicemari oleh sisa-sisa toksik. Dan langkah untuk mengatasi kesan tersebut ialah kerajaan haruslah memberikan denda yang setimpal kepada pengusaha-pengusaha kilang yang membuang sisa toksik dengan sambil lewa. Isi yang keempat ialah menjejaskan pendapatan penduduk setempat, khususnya bagi para nelayan. Hal ini menyebabkan kehidupan air yang tinggal di kawasan air kotor akan pindah habitat. Dan langkah untuk mengatasinya ialah peranan pihak media harus isu pencemaran sungai ini. Pihak media massa boleh memberi kesedaran melalui televisyen, radio atau surat khabar kepada masyarakat untuk menjaga sungai kita. Dan yang terakhir dalam kupasan video yang kami rekam ini ialah pencemaran air boleh menyebabkan banjir. Ia berlaku disebabkan sampah sarap yang tersumbat pada aliran air. Kerajaan haruslah mengambil tindakan undang-undang berkaitan pemeliharaan sungai. Positif video ini ialah penonton akan dapat mengenal pasti kesan-kesan pembangunan terhadap alam sekitar dan dapat mengerti isu-isu terkini yang melibatkan alam sekitar akibat pembangunan yang terlalu terkawal ini. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang kesan pencemaran air. Antara contohnya ialah kepupusan haiwan akuatik ataupun kematian haiwan akuatik. Hal ini berlaku kerana sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti kilang-kilang yang membuang sisa toksik kilang mereka terus ke sungai. Jadi hal ini akan menyebabkan ikan-ikan ataupun semua hidupan akuatik yang terkena toksik tersebut akan mendapat kesan yang negatif. Contohnya seperti kematian. Antara langkah untuk mengatasi masalah ini, pihak kerajaan mestilah menitik beratkan tentang hal ini dan perlulah
memberi amaran secara keras. Jadi contohnya boleh memberi denda kepada orang yang mencemarkan sungai. Contohnya kepada kilang-kilang yang selalu membuang sisa toksik mereka terus ke dalam sungai. Sumber air adalah sumber utama bagi kehidupan. Apabila air tercemar, kesihatan manusia akan mula terjejas dan menyebabkan berbagai jenis penyakit akan menyebar. Dan aktiviti seharian akan mula terjejas dan terganggu akibat cemaran air tersebut, seperti minuman, makanan serta aktiviti melibatkan air. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini ialah pihak kilang, pihak berkuasa perlu menguatkan kuasa, dan kilang-kilang perlu memasang penapis di saluran-saluran sisa buangan mereka agar sisa buangan tersebut dapat dilepaskan di laut atau di sungai dengan cara aman dan selamat. Kesan yang kita boleh lihat daripada pencemaran sungai ini ialah kerajaan terpaksa memperuntukkan sejumlah wang yang besar untuk kos pembersihan sungai yang telah dicemari oleh sisa-sisa toksik yang dilepaskan daripada kilang-kilang dan juga daripada manusia. Contohnya di Sungai Kim Yim, Johor, kerajaan terpaksa memperuntukkan 6.4 juta untuk kos pembersihan sungai. Langkah yang boleh diambil ialah kerajaan memberikan denda yang setimpal kepada pengusaha kilang yang mengenakan sikap semi-lewa terhadap pembuangan sisa-sisa toksik. Kerajaan boleh mengenakan denda sebanyak RM5,000 ke atas pengusaha-pengusaha kilang yang membiarkan kilang mereka membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Pencemaran air juga menjadi punca kepada banjir yang berlaku di dunia pada masa kini. Banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun ke sungai. Apabila sampah sarak menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor apabila banjir tersebut berlaku. Kesan langsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan dan kos meningkat. Langkah untuk mengatasi kesan tersebut ialah dengan menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Seperti terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar, kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Aktiviti penghilangan mesti meningkatkan pemantauan mencegah pencemaran sungai. Undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. Okey, saya Ahmad Azad bin Rizal. Saya akan menerangkan tentang mengapa berlakunya pencemaran sungai. Okey, pencemaran sungai ini dia berlaku kerana ada banyak pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka telah membuang sisa-sisa toksik dan sampah ke dalam sungai. Itu akan menyebabkan sungai menjadi kotor dan busuk. Okey, antara kesan yang akan berlaku apabila kita membuang sampah ni adalah pencemaran sungai ini akan menjejaskan sumber pendapatan penduduk setempat. Okey, khususnya untuk mana orang pihak-pihak yang duduk dekat dengan sungai, mereka ni selalunya akan bekerja sebagai nelayan. Okey, so apabila sungai ni kotor, mereka akan menjejaskan mereka punya pendapatan. Sungai kotor, logik sungai kotor, tak ada pendapatan. Dan ikan pun akan lari ke tempat lain, akan berpindah habitat. So mereka akan susah untuk mencari rezeki. Alright. Lepas itu antara langkah untuk kita menghindari daripada berlakunya pencemaran sungai ini adalah peranan pihak media. Okey, media massa ni zaman sekarang ni media massa yang sangat penting. Okey, kerana ramai sangat yang pakai media massa, yang pakai media sosial. Mereka boleh, pihak-pihak media massa ni boleh menerangkan tentang kesan-kesan yang akan berlaku kepada habitat-habitat binatang dan apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang mana mencari rezeki dengan
dengan mendatang kerja-kerja yang tu lah kan. Baik. Daripada laporan berita tersebut, kami mendapati bahawa bacaan di Sungai Kim Kim meninggal sebanyak 153 kali ganda daripada bacaan sebenar. Contohnya, bacaan sebenar bagi keperluan oksigen kimia yang sepatutnya ialah 80, tetapi di Sungai Kim Kim meninggal sebanyak 3435 serta 13245. Bagi keperluan oksigen biokimia yang sepatutnya ialah 20, manakala di Sungai Kim Kim meninggal sebanyak 3384.3 dan 821.3. Hal ini telah menjejaskan sebanyak 6,000 penduduk dan sebanyak 111 buah sekolah bahasa ditutup. Okay, Assalamualaikum. Ini adalah contoh sumber yang kami gunakan untuk menerangkan tentang kes pencemaran air. Kami menggunakan sumber dari www.beritaHarian.com.my/berita/kes/2019/609120/ kadar pencemaran Sungai Kim Kim terlalu tinggi. Okey, berita ini dikupaskan pada Jumaat 20 September 2019 pada jam 8.53 PM. Okey, di sini dinyatakan bahawa kadar pencemaran Sungai Kim Kim yang pernah menjadi punca pencemaran toksik akibat pembuangan sisa kimia pada Mac lalu didakwa terlalu tinggi sehingga mencecah 153 kali ganda daripada bacaan sepatutnya. Okey, pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim pada 7 Mac lalu ini menjejaskan hampir 6,000 penduduk termasuk pelajar sekolah sehingga 111 sekolah di Pasir Gudang di sini diarahkan ditutup untuk sementara waktu. Okey, berikut adalah contoh gambar Sungai Kim Kim yang tercemar. Kesimpulan yang boleh saya buat daripada pencemaran air ini ialah pencemaran air telah menyebabkan kualiti air tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan. Maka pelbagai langkah perlu diambil supaya kualiti air terpelihara. Tindakan undang-undang yang keras adalah perlu demi untuk menjaga warisan ini untuk generasi akan datang. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, pencemaran air berlaku akibat proses semula jadi. Namun kebanyakan pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada kegiatan manusia. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa penerokaan terhadap sumber alam semula jadi amat penting untuk kemajuan, namun sikap tamak manusia telah memburukkan keadaan. Ancaman yang terjadi akibat pencemaran air tidak hanya menjejaskan tanaman dan ekosistem semula jadi alam, malahan ia juga turut mengancam kesihatan manusia dan mengundang maut. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari perkara ini adalah memang kalau boleh perkara ini sangat penting. Okey, sungai ini antara memang sumber utama untuk manusia untuk cari makanan, untuk cari rezeki. Sungai ini sangat penting. Kita pun boleh mandi dalam tu. Okey. Memang kecewa. Sebenarnya saya kecewa dengan perkara-perkara yang telah terjadi. Contohnya macam dekat Sungai Kim Kim tu kan. Memang sangat kecewa. Saya kecewa dengan Sungai Kim Kim tu. Okey, itu memang sudah tidak menjadi susah. Memang untuk mencari jalan penyelesaiannya memang sangat susah. Tapi kita masih boleh hindari tau. Kita masih boleh hindari dari berlaku kepada sungai yang lain. Pengajaran dapat yang simpulkan dari video ini ialah masyarakat perlu bertanggungjawab untuk memastikan sungai dalam keadaan bersih, dan kerajaan haruslah membuat kawasan
terhadap kilang-kilang yang membuang sisa-sisa toksik daripada kilang-kilang tersebut.